Assalamualaikum. Saya akan membentangkan kertas kerja CTU untuk soalan 4 yang bertajuk Pembinaan Perpaduan dan Masyarakat Majmuk. Next. Kertas kerja ini disediakan oleh Elisa Nabila binti Muhammad Zulkifli. Saya Nik Adriana Shah binti Nik Khairul Hafizi. Saya Nurhani Arina binti Suhaimi. Dan saya Nurul Izzati binti Ibrahim. Kita dah tahu dekat Malaysia ni masyarakat majmuk memang dah wujud sejak berkurun abad ni lagi. Contohnya bila kaum India, kaum Cina datang ke tanah Melayu sebab nak cari sumber rezeki. Dan kita boleh tahu juga berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perpaduan ni secara konteksnya kita nak bagi maksud kat dia sebagai pertautan ataupun persepaduan di kalangan anggota kelompok atau etnik dalam sebuah masyarakat. Jadi secara asas, katalah macam masyarakat tu dia ada perpaduan yang tinggi. Macam mana kita nak tahu bila anggota ataupun kelompok tu sendiri dia menjalankan fungsi ataupun peranan masing-masing dalam struktur masyarakat tersebutlah. Jadi bila benda ni bermaksud perpaduan hanya boleh dicapai apabila setiap lapisan masyarakat memenuhi dan memahami peranan masing-masing sebagai sebahagian daripada masyarakat itu sendiri. Kalau dari segi Islam, perpaduan ni dia amat ditekankanlah untuk nak capai keamanan dalam jangka masa yang lama. Dan dalam Islam juga, persaudaraan ni kita ibaratkan sebagai sendi ataupun tunjang kekuatan bagi perpaduan yang dapat menjamin keharmonian dan kehidupan sepanjang zaman. Selain daripada itu, nilai perpaduan dalam Islam terutamanya boleh didapati dan dinikmati bila sifat ini tahu, sifat ini membantu kepada mereka yang memerlukan. So, benda ni dia akan jadikan mereka yang dibantu itu rasa senang. So, perasaan negatif akan jauhlah daripada masyarakat itu sendiri. Dan benda ni kita boleh tengok sendiri bila Rasulullah selalu memberikan panduan dan nasihat kepada umatnya cara untuk menguatkan perpaduan untuk semua lapisan masyarakat tidak kira pangkat dan harta. Sebagai contoh, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anha bahawa seorang muslim itu menjadi saudara seorang muslim lainnya. Kerana itu tidak diperbolehkan seorang muslim itu mengenaya saudara muslim yang lainnya. Juga tidak boleh seorang muslim itu menghina saudara muslim lain, dan barang siapa memberikan pertolongan yakni memenuhi hajat keperluan saudaranya, maka Allah pun memenuhi dan menyelesaikan segala keperluan hajatnya, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atau memberikan kelapangan bagi kesusahan seorang muslim, niscaya Allah melapangkan kesusahannya di hari kiamat. Jadi untuk bahagian yang seterusnya, saya akan mengambil bahagian iaitu konsep perpaduan di dalam Islam. Jadi, salah satu konsep perpaduan di dalam Islam adalah sentiasa memberikan layanan yang sama rata terhadap semua kaum. Hal ini kerana apabila layanan yang sama rata diberikan terhadap kaum yang terdiri daripada pelbagai bangsa, kita dapat membentuk satu perpaduan yang ukhuwah. Juga, hubungan silaturahim dapat dieratkan. Bukan itu sahaja, malah kita dapat menunjukkan bahawa mereka dihormati walaupun berlainan bangsa. Untuk konsep perpaduan yang digunakan di dalam Islam seterusnya ialah tidak menindas kaum yang berlainan bangsa, iaitu umat Islam tidak melakukan penindasan terhadap kaum bangsa lain seperti tidak mengambil kesempatan terhadap mereka, iaitu tidak menggunakan mereka sebagai orang suruhan. Bahkan juga mereka diberikan kebebasan untuk mengamalkan agama masing-masing seperti di Malaysia, walaupun mereka terdiri daripada bangsa Cina, India, tapi mereka tetap dihormati dan tidak ditindaslah oleh kita, umat Islam dan seterusnya. Konsep perpaduan di dalam Islam juga adalah dengan memperbanyakkan pelbagai program atau aktiviti yang dapat memupuk perpaduan kaum. Apabila program seperti ini sering dianjurkan, hubungan antara sesama manusia yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti India, China dan sebagainya akan menjadi lebih erat dan suasana harmoni dapat dilahirkan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, kita juga dapat menambah kenalan baru apabila program seperti ini sering dianjurkan. Dan daripada ini, kita dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Saya akan membentangkan tentang faktor-faktor perpaduan dalam Islam.
Faktor yang pertama adalah penghayatan akidah yang mantap. Akidah ni adalah kepercayaan seorang terhadap Allah dan Rasul dan keyakinan dia terhadap Islam. Bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang diwahyukan oleh Allah. Seperti mana disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 32 yang membawa maksud taatilah Allah dan Rasul jika kamu berpaling, ketahuilah bahawa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi bila seorang ni dia ada akidah yang kuat, dia akan ada hati yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila hati dia sentiasa mengingati Allah, dia akan ada rasa tanggungjawab yang tinggi dalam diri dia. Setiap apa yang dia buat, dia tahu akan dipersoalkan di akhirat kelak. Jadi benda inilah yang akan membuatkan mereka melaksanakan peranan mereka dengan baik, sekaligus menyumbang kepada perpaduan untuk umat Islam. Contohnya kalau orang tu dia orang-orang yang ada jawatan tertinggi seperti dari segi politik, seperti majlis agama, bila dia melaksanakan peranan dia dengan baik, dia ada rasa tanggungjawab yang tinggi. Contohnya, dia membanteras golongan anti hadis dan ajaran sesat. Perkara-perkara yang mereka buat itulah yang banyak menyumbang kepada keharmonian masyarakat Islam di negara kita. Jadi, sebab itulah akidah yang kuat sangatlah penting dalam menyumbang kepada perpaduan kita. Yang kedua adalah hidup berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita semua tahu orang yang hidup berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis akan mempunyai akhlak yang baik. Kerana mereka tahu betapa pentingnya perpaduan di dalam Islam. Mereka mengetahui bahawa kita perlu elakkan pergaduhan dan sikap dengki antara satu sama lain. Kerana dalam Al-Quran juga ada menyebut, janganlah kamu bercerai-berai. Jadi bila seorang ni dia ada akhlak yang baik, dia tak akan ada salah faham atau sikap terasa hati sesama masyarakat. Bila tak ada salah faham, tali ikatan persaudaraan kita akan menjadi erat. Jadi daripada situlah kita membentuk perpaduan. Yang ketiga adalah muzakarah dalam kalangan para ulama'. Muzakarah ni maksudnya adalah sebuah perbincangan yang berteraskan akal yang sihat atau pemikiran yang bernas. Kita sebagai seorang hamba di muka bumi ini, sebagai seorang manusia, kita akan ada perbezaan pendapat. Jadi muzakarah dalam kalangan para ulama' ni mungkin dia ada perbezaan pendapat dari segi kefahaman terhadap sesuatu nas dan dalil yang dipegang atau perbezaan istilah bahasa. Kerana melalui muzakarah, kita akan mendapat suatu keputusan yang sebulat suara yang menjadikan tamadun Islam kita benar-benar mantap. Kerana kita tak akan ada sikap yang tidak bersetuju lah. Kita semua akan bersetuju sebulat suara. Keputusan yang dibuat juga hendaklah berdasarkan konsep wasatiyah. Konsep wasatiyah dengan muzakarah ni sebenarnya dia berkait rapat. Konsep wasatiyah ni adalah kesederhanaan dalam pembuatan keputusan, sikap bertolak ansur dan bekerjasama serta menerima perbezaan pendapat di antara satu sama lain. Walaupun kita ada perbezaan pendapat, tapi kita tak akan mementingkan diri. Maksudnya kita akan terima semua pendapat orang lain. Jadi bila berlakunya muzakarah dalam kalangan para ulama', tak akan ada perselisihan atau pertelingkahan di kalangan para ulama' kerana mereka berada dalam satu keyakinan yang sama. Oleh itu, daripada sinilah kita akan dapat membentuk perpaduan dalam masyarakat Islam. Okay, itu je. Untuk slide seterusnya, saya akan menerangkan tentang sikap Islam terhadap masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa. Seperti yang kita tahu, masyarakat ni dia terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan kaum juga menjadi satu lumrah bagi sesetengah negara pada hari ini. Terutamanya negara Malaysia. Macam kita orang tahu, negara Malaysia ni terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina dan India. So, sisi pertama ialah Islam dia mengamalkan sistem hidup yang bersifat Rabbani dan selalu menyuruh manusia agar bersifat adil terhadap semua orang atau setiap tindakan yang dilakukan. Islam juga dia memberikan hak kepada yang sepatutnya dan memberikan hukuman kepada sesiapa yang bersalah dan akan dikenakan hukumannya setimpal dengan perbuatannya tanpa membezakan antara manusia. Pada asas pemikiran Islam pula, semua manusia tidak kira asal atau keturunan dari mana adalah sama sahaja kejadiannya. Manusia ni dia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan berbanding makhluk lain. Kita dapat hidup secara bebas dan dapat meneruskan kehidupan. Maksud sini, manusia ni diberi akal fikiran untuk berfikir. Manakala haiwan ni dia tidak dapat untuk berfikir. Itu satu kelebihan kepada manusia.
So, setiap orang yang berada di atas muka bumi ni, lelaki atau perempuan, Islam atau bukan Islam, kaya atau miskin, semuanya sama. Untuk isi kedua pula, Islam dia telah menggariskan peraturan khusus seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dia telah mengiktiraf etnik yang berbagai-bagai sebagai satu norma dan kepelbagaian. Hal ini bertujuan untuk orang ramai saling mengenali dengan lebih baik dan tidak menimbulkan sebarang konflik berkaitan etnik masing-masing. Untuk isi yang ketiga pula, telah tersebut dalam surah Al-Isra ayat 17. Hal ini telah menjelaskan bahawa Allah SWT sangat memuliakan anak cucu Nabi Adam semuanya dan tidak mengira bangsa dan golongan. Allah SWT juga telah melebihkan manusia daripada makhluk-makhluk yang lain. Next. Untuk isi yang keempat pula, Islam tidak membenarkan sebarang bentuk permusuhan berlaku hanya kerana perbezaan agama, bangsa atau warna kulit. Hal ini sangat dibenci dalam Islam, lebih-lebih lagi apabila kelompok majoriti menindas atau memikirkan kelompok minoriti. Jika berlaku permusuhan oleh kerana perbezaan warna kulit atau berlainan kaum, akan menghuru-harakan masyarakat serta menghancurkan keharmonian hidup manusia sekaligus. Dengan itu, Islam sangat tidak mengizinkan sebarang bentuk perkauman seperti menolong bangsa sendiri tetapi menzalimi bangsa lain demi kepentingan diri masing-masing. Dalam Islam juga telah menggariskan bahawa persamaan dalam kalangan bangsa dan kaum adalah asas kepada keharmonian dan keamanan hidup bermasyarakat. Lebih-lebih lagi dalam Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan mempunyai kumpulan minoriti yang perlu dipelihara dan dijaga haknya. Yang terakhir iaitu dalam Islam juga manusia diberi layanan yang sama dalam semua bentuk seperti tanggungjawab, balasan dan hak undang-undang. Contohnya mengurus dan memiliki tanpa membezakan di antara rakyat atau pemerintah, kaya atau miskin, keluarga atau bukan keluarga, lelaki atau perempuan dan Islam atau bukan Islam. Perkara yang akan membezakan mereka ialah sama ada untuk hidup sebagai manusia bermaruah atau tidak. Daripada isi-isi di atas jelaslah Islam tidak mengiktiraf perbezaan fizikal dan lahiriah seperti pangkat, keturunan, etnik dan warna kulit sebagai halangan untuk mendapat perhatian dan perhitungan yang sama daripada Allah SWT. Seterusnya, cadangan meningkatkan perpaduan umat Islam. Ada banyak cadangan untuk meningkatkan perpaduan, tapi saya akan beri dua. Yang paling ringkas adalah solat berjemaah. Kita semua tahu solat berjemaah ni mencerminkan perpaduan dan keseragaman kita dalam menyempurnakan ibadah fardu. Kerana Rasulullah seringkali mengingatkan para jemaahnya, rapatkan saf kamu. Sesungguhnya merapatkan saf itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Jadi dalam masa kita cuba untuk sempurnakan solat kita akan bekerjasama dengan jemaah yang berada di kiri dan kanan kita untuk menyempurnakan solat kita lah. Daripada sini kita akan bertegur-sapa antara satu sama lain. Kita akan membentuk perpaduan lah, kerana solat berjemaah ni bukan hanya membawa ganjaran lebih 27 kali ganda berbanding solat bersendirian, tetapi solat jemaah ni juga dapat membentuk sifat kasih sayang dan bersatu hati dalam diri kita, kerana Rasulullah juga pernah berpesan, hendaklah kamu merapatkan saf-saf kamu atau Allah akan memecah belahkan hati-hati kamu. Jadi terbuktilah bahawa solat berjemaah akan membentuk sifat kasih sayang dan menyatukan hati kita. Jadi kami cadangkan setiap umat Islam melakukan solat berjemaah ini sebagai suatu budaya, bukan hanya di masjid tapi di rumah ataupun saat bekerja juga boleh melakukan solat berjemaah. Jadi kesimpulan atau penutup daripada keseluruhan kertas kerja yang dilakukan oleh kami semua ini adalah perpaduan dapat dikekalkan sehingga sekarang dan wujudnya masyarakat majmuk yang berbilang kaum. Hubungan di antara kaum juga menjadi lebih harmoni, dan yang terakhir, perpaduan dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat. Itu sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih.